Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, hari ini saya akan menunjukkan, okay, I will show you about the Laboratory 5 in this video. So, untuk Lab 5 ini, kita akan melihat secara terperinci lagi bagaimana untuk kita nak menghubungkan ataupun menggunakan 8255 ataupun peripheral I/O dan kita akan hubungkan dengan sama ada switch ataupun LED, which is kalau switch ni kita consider dia sebagai input data lah, switch adalah input data, and then LED adalah output data. So kita tengok untuk soalan yang untuk exercise yang pertama ni. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ini adalah dia untuk 8255. Okay, untuk 8255 dia ada 3 port. Port A, port B dan port C. So dalam figure 1 ini, dalam figure 1 ni kalau kita boleh perhatikan dekat sini, di mana port A ni dijadikan sebagai port input lah. Sementara port C dijadikan sebagai port output. Kenapa? Because of yang port A ni, alright, dia ada switch, yang ini ada LED. So LED kita tahulah, LED ni adalah output component. Okay. So ini cara dia nak menghubungkan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, untuk input ini, okay, untuk input ni kalau kita tengok kat sini, so sekarang ni switch dia dalam keadaan switch terbuka. So kita bagi masukkan VCC di sini. Kemudian kita connect, cara connect dia macam ni lah. So masukkan satu resistor. Resistor kita boleh ambil resistor 1K, 1 kilo ohm pun boleh. Okay, kita boleh ambil 1 kilo ohm ataupun below lah, tak ada masalah. Okay, so untuk dalam keadaan condition sekarang ini, okay, apabila switch ni terbuka, untuk digitalnya kita kata dia kosong. Okay, untuk digital dia kita katakan dia kosong. So untuk case ini, so pengaliran arus dia adalah daripada ground ke port. So ground ni kosong lah. So dia akan memberi value kosong dekat port A. Okay, apabila switch terbuka. Itu condition yang pertama. So kalau untuk condition yang kedua pula, okay, apabila switch, close switch. Okay, close switch. So bila close switch, 5 volt ni akan mengalir ke sini. So bila dia bagi 5 volt, so it's equivalent to apabila port A ni menerima 3.5 volt hingga 5 volt, so dia akan declare port A kosong itu adalah 1. Okay. So itu perkara asas yang awak perlu tahulah. Bagaimana kita nak buat wiring untuk this input ataupun switch ni. Okay, jadi bila kita close circuit, so 5 volt ni akan mengalir ke sini, so dia akan bagi 5 volt dekat sini. 5 volt akan dekat sini, 5 volt tu equal to the 1. Okay, kalau dia open circuit, kosong ni akan pergi ke sini, so dia akan bagi nilai kosong. So 0 volt tu adalah dalam digital value dia adalah kosong lah. Okay. So kita tengok pula pada output dia. So ini adalah output dia. Kalau kita tengok output ni, dia dipasangkan juga, disambungkan kepada VCC 5 volt. Okay. So LED sambung begini. So ini adalah positif LED. So ini adalah negatif LED. Alright. Jadi bila dalam keadaan begini, bila sambungannya begini, so port ini untuk nak nyalakan LED,
port ini perlu bagi, port C0 ini perlu, okey, port C0 ini perlu bagi value kosong. Sebab apa? Sebab dia negatif kat sini. So, kena bagi value kosong. So, bila bagi value kosong, so baru value kosong ni sama dengan ground lah. So, baru close circuit. Okay. So, 5 volt akan lalu melalui LED and then pergi ke ground. So, bila 5 volt lalu melalui LED, so LED ni akan menyala lah. So, LED ni akan menyala. Begitu. Tapi sebaliknya, kalau kita bagi value 1, so 1 ini adalah 5 volt juga. 5 volt juga. Jadi bila 5 volt, sini 5 volt, sini 5 volt, dia tidak akan berlaku close circuit. Jadi tidak akan ada pengaliran arus daripada sini ke sini, tidak ada. Jadi kalau tak ada pengaliran arus, so LED ini akan terpadam. Okey, hal ini kalau kita buat sambungan begini, ini dinamakan penyambungan active low, di mana LED ini akan bernyala apabila port diberi value kosong. Apabila port ni sama dengan kosong, baru apabila port sama dengan kosong, LED on. Apabila port sama dengan 1, output dia kita bagi 1, LED off. So, yang ini adalah active low. Dia aktif ketika dia low. Satu lagi sambungan dia adalah active high. Kalau active high pula, sambungan dia begini. Okay, saya contoh kat sini. Sambungan dia macam ni. Okay. Ini kalau active high. Dia sambung terus pergi ke ground. Macam tu. Okay. So, okay. Sebelum tu, kalau kata tu, dia juga perlu ada inilah. Dia juga saya kecilkan sikit. Okay. So, dia juga perlu adakan ada satu resistor kat situ lah untuk nak protect LED tu lah. Kalau ada apa-apa overflow, kalau ada apa-apa current berlebihan lah. Okay. So, kalau macam ni punya sambungan, bila port ni bagi value 1, okay, because this is a kosong kan. So, 1 ni sama dengan 5 volt lah. So, bila ada 5 volt berlalu situ, dia akan cross ini, dia akan pergi ke ground. So, LED ni akan menyala lah. Okay, bila dia bagi 1. Tetapi sebaliknya, bila dia bagi kosong, bila kosong, sini ground. Okay. So, sini akan jadi ground. So, ground, sini pun ground. Ground dengan ground, so dia tak akan ada current lah. Tak akan ada pengaliran arus melalui LED. Jadi, LED akan off. So, dalam kes ini, kalau kita tengok kat sini adalah dia dinamakan active high. Okey, di mana apabila di value kosong, LED off. Apabila value sama dengan 1, LED akan on. Okey, bila bagi 1 on, bila bagi kosong off. So, ini nama dia active high. Kalau sebaliknya, dia adalah nama active low. Tapi untuk soalan 1 ni, kita sambungkan dia dengan cara begini. Jadi, ini adalah active low. Okey. So, untuk soalan 1 ni, jom kita tengok macam mana kita nak buat program ni. Okey, program ni dia nak suruh buat apa? Write a program to make a LED blink. Okey, dia tulis kat sini. Kita nak buat program kita nak buat program untuk nak tengok LED ini
LED ni apa? LED ni blink. Okay, LED ni blink apabila switch tu kita on. Okay. So, kita nak tengok LED ni boleh blink. LED ni blink apabila switch on. Simple saja dia punya. Itulah dia punya apa nama ni program tu. Kita akan buat program begitu ya. So, jom kita first kali as usual kita kena mana free flow saya. Free form saya, okey. First kali kita perlu buatkan dia punya block flowchart. Okey. Flowchart tadi kita perlu design satu flowchart lah kat dia. Okey. So kita buat flowchart bagi nak menentukan dia punya itulah. Okey, start. Lepas tu dia pergi mana? Selepas pada start dia akan kena check lah. Okey, check port A. So dia ambil input daripada input daripada port, saya tulis A0 saja Kita ambil dari situlah. Kita perlu dapat input daripada A0, kemudian dia buat apa? Dia akan check. Adakah PA0 sama dengan 1? Because kalau dia sama dengan 1 tu maksudnya switch to on lah. Kalau dia sama dengan 0 maksudnya switch to off. Okey. Adakah PA0 ni sama dengan 1? Kalau sama dengan 1, yes. Kalau sama dengan 0, no. Okey. So kalau no dia buat apa? Kalau no dia pergi patah balik dekat sini. Input tu lah dia check lagi sekali input. Okey, kalau yes dia buat apa? So kalau yes dia akan saya tulis kat sini. Kita akan buat apa? Kita akan blink LED. Okey. Blink LED at port C kosong kan tadi. Okay. Blink LED at port C0. And then selepas dia blink dia buat apa? Sama juga. Habis dia blink, dia akan pergi check balik. Sama ada port A0 tu masih lagi on ataupun tak. Okay. So ini saja dia punya flow dia punya flowchart dia. Okay. So kemudian untuk flowchart ni, sekejap kita akan buat ni. Saya tuliskan sikit. Untuk flowchart kita perlu ada, okey, nama dia untuk input ni saya namakan dia sebagai in saja. Okey, yang ini label dia saya akan labelkan in. Yang ini saya namakan dia check. Okey, yang ini saya namakan dia process. Okey. So yang start ni intro lah, start lah. Saya bagi nama dia start. Okey, so kita ada 4 program sub program yang kita nak, bukan sub program lah, kita nak bagi dia, kita nak buat dia punya tu. Okey. So sekarang macam mana kita nak buat dia? So kita tengok. Kita buka MySim. Okay, saya kecilkan sikit. Okay. So MySim kita nak buat program. So kita just klik yang ini. Saya besarkan sikit untuk awak semua boleh nampak. So first kali kita nak tulis start lah. ORG First kali kita buat ORG 2000H. Okay, kemudian start tadi start. Okay. Start dengan LXI SP 3FF0H. Lagi apa lagi yang ada dalam start? Tak ada apa dah lah. Okay, kemudian next kita nak buat in. Okay. Untuk ini kita nak ambil input daripada port A. So bagaimana kita nak ambil input daripada port A? Okay, of course kita kena apa?
kita kena dapatkan port A kosong dululah. Kita guna in port A. Okey. Bila kita nak pakai I/O, apa kita perlu buat sebelum kita pakai I/O? Sebelum kita pakai I/O, kita mestilah buat initialization dia dahulu. Alright. So initialization, macam mana kita nak buat initialization on the port? Okay. So macam mana kita nak buat initialization on the port? So remember balik, saya rasa dalam kelas saya ada sentuh, dan dalam lab sebelum ni pun saya ada sentuh juga sikit. Okay. So macam mana kita nak buat declaration on port? Senang sajalah. Kalau kat sini port A sama dengan input, and then port B dan port C, ataupun port B doesn't care lah. Okay, port C sama dengan output. So untuk input kita kena bagi value 1, untuk output kita bagi value 0. So apa bit dia? Bit dia yang pertama, kita perlu ada bit yang D7, mesti 1. Okay, D7, D6 dan D5. Okay, dua ini adalah mode. So mode dia kita pakai simple I/O. So mode dia akan jadi, saya ke tengah sikit. Okay, mode dia akan jadi 0, 0. Okay, ni dua ni adalah mode. Okay, saya tulis sikit. Ini adalah mode bagi yang saya ni sikit lah, recap balik. Okay, mode. Kemudian D4 adalah port A. Okay, port A tadi input kan. So kita bagi dia value 1. So D4 ini adalah port A. Kemudian D5 adalah port C upper. Okay, D5 adalah port C upper. Sorry, D3. Port C upper ni doesn't care lah. Kita nak letak 1 boleh, 0 pun boleh. Tapi by default saya letak 0 je lah. Okay, sebab nanti senang sikit bila kita nak convert number dalam bentuk hexadecimal, nanti lebih mudah lagi lah. Okay. So, and then D2 ini adalah mode. D1. Okay. D2 ni adalah mode untuk group 2 mode. Yang ini D1 adalah port B. Okay. Kemudian D node D0 adalah port C lower. Okay, adalah port C lower. Alright. So untuk mode sama juga, kita letak 0 sebab simple I/O. Port B doesn't care. X can be 1, can be 0, because B kita tak pakai dalam soalan ni. Saya letakkan je sebagai output 0. And then port C lower, kita tengok port C lower, dia mestilah compulsory, because C lower adalah PC kosong. Okay, so C lower kita letakkan dia sebagai mesti output. Okay, so kita ada value 1001 dan juga value 0. So dia akan jadi 90H. Okay, so 90H ni nak letak dekat mana? Okay, jom kita tengok dekat sini. Alright, sebelum kita nak guna port tu, kita kena buat initialization on the port. Alright, so initialization on the port kat sini lah. So kita kena letak MVIA, alright, MVIA, kita kena masukkan 90H. Kemudian kita out CTRL port. Okay. Okay, kalau kita nak guna labeling macam ni, kalau kita nak pakai guna labeling macam ni, macam biasalah. Okay, saya rasa yang ini pun sebelum ni saya dah ada tunjukkan. Alright, kita kena buat dia punya label dulu. Port A, port A, EQU 80H. Okay. Port B, EQU 81H. Okay, kena selang. Kalau tak selang, kalau hitam macam ni, okay.
Kalau kita nampak sini kan dia macam hitam macam ni. So maksudnya dia tak boleh baca nanti. Kita punya tu mungkin bila kita assemble dia akan jadi ada problem lah. Ataupun bila kita assemble dia akan keluar fail lah. Dia tak boleh baca. Okay, kemudian port C EQU 82H. Okay, CTRL port kita jadikan dia sebagai equal to the 83H. Alright. Kemudian baru kita start kita punya program. Okay, kemudian import A. Alright. Kat sini kita patah balik pada program kita tadi Okay, kat sini MVI 90P, kemudian kita masukkan ini apa yang berlaku? Kita masukkan dalam akumulator 90 ini, masukkan ke dalam akumulator. Kemudian out CTRL port. So, maksudnya kita keluarkan daripada akumulator, kita masuk ke dalam port CTRLP. CTRLP ni adalah label. So dia akan pergi kat sini, dia tengok CTRLP adalah 83H. So dia akan masuk value 90H ini ke dalam 83 ini. Di mana 90H ke dalam 83 which is yang itu adalah control port. Di mana 90H tu adalah ini. Okay, adalah port A sebagai input, port B dan C sebagai output. Initialization on the port tadi tu. Okay. Alright. Next. Selepas pada tu, kita dah import A. So, bila kita dah import A, apa kita buat seterusnya? Bila kita import A, apa yang berlaku dekat import A ni? Import A ni adalah kita ambil value daripada port A, which is 80H ni, masuk ke dalam akumulator. Berapa bit kita masukkan? Semua sekali lah. Maksudnya daripada port A0 sampai port A7. Jadi yang kita nak pakai sekarang ni ataupun yang kita nak check sekarang ni adalah di port A0 sahaja. Kan? Kita nak, kalau kita tengok kat sini, import A0 sahaja. Okay? So kita nak pakai port A0 sahaja. Jadi untuk port A1 sampai A7 kita tak mau pakai. So kita kena buat apa? Kita AND-kan dia dengan 0, 0, 0, 0, okay, 0, 0, 0, 1, B. Kenapa saya AND-kan dia dengan 0, 0, 0, 1, A ni? Apa yang buat, apa yang berlaku lah, apa yang kita buat ketika kita ANI ni? Okay, kita AND-kan akumulator, nilai dalam akumulator dengan apa nama orang panggil ni? Ni kita kena data. Direct data ni. Okay, ANI ni adalah direct data. Direct data ni kita AND-kan dengan value ni. Jadi nilai dalam A apa dia? Nilai dalam A adalah nilai yang ada pada port tu lah. Nilai yang ada pada port A tu lah. Kan port A ni, nilai port A kita dah masuk dalam akumulator. Sekarang ni nilai dalam port A tu ada dekat dalam akumulator. So kita AND-kan dengan 0001 ni sebab apa? Sebab kita nak ambil dekat value yang ini saja, value port A sahaja. Sekiranya dalam port A tadi tu switch dia terbuka, so dia akan jadi kosong. So, bila kosong AND-kan dengan 1, dia akan jadi kosong. Kalau dia tertutup, switch dia tertutup, dan tertutup maksud saya dia close circuit lah. Maksudnya bila close circuit, so dia akan jadi 1. So 1 dengan 1 dia akan keluarkan 1. Yang lain ini kalau dia kosong ke, kalau dia 1 ke dekat port-port lain tu kan, so, dia akan AND-kan dengan kosong, so jadi kosong. Ya, tujuan dia adalah untuk kita nak dapatkan nilai port A kosong ni saja. Ini ANI punya peranan lah. Okey. Selepas kita dah siap itu, habis dah lah. Okay. And then next, apa kita buat? Okay. Selepas tu, kita tengok, kita check. Okay. Saya tulis CHECK. Alright, kita check. Check macam mana kita nak check? Kita nak check sama ada PO0 itu sama dengan 1 ataupun tidak. Alright, macam mana? Dia ada beberapa kaedah yang check. Yang common kita pakai CPI. Okay, CPI berapa? CPI 0000. 0001B. Okey. Apa yang kita buat dekat CPI 0001B ni? Okey. Kita compare. Kita compare value dalam akumulator. Sekarang value dalam akumulator ni yang ada tinggal. Okey ya. Bila kita pakai CPI tu, alright. Kenapa kita gunakan CPI kat sini? Sebab kita nak compare. Adakah dia sama dengan 001? Kalau 001 ni maksudnya
switch on lah. So, kita compare. So, untuk CPI dia ada result dia ada smaller. Apa yang dia buat dekat CPI ni, dia akan comparekan accumulator dengan direct value ni. Okay. So, dia akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, accumulator lebih besar daripada direct data. Yang kedua, accumulator sama dengan direct data. Yang ketiga, accumulator kecil daripada direct data tu. So, kita tengok apa yang boleh ni. Okay. Kalau kita tengok kat sini, okay, kalau dia accumulator tu lebih kecil, okay, kat sini boleh nampak CPI dengan CMP sama je. Okay, kalau katakan direct data data tu A tu lebih kecil daripada data, so carry flag akan jadi 1. Kalau equal, 0 flag akan jadi 1. Okay, dekat sini kita nak tengok dekat sini. Okay. Alright, kalau kita tengok kat sini, check ni, dia equal, yes or no. So kalau yes, maksudnya dia akan pergi ke proses. Okay, kalau no, dia akan pergi ke in tu balik. Okay, macam mana kita nak buat yang kat sini? Kita nak perlu buat, kalau kata dia equal, maksudnya dia yes lah. Kalau dia equal tu adalah 0 akan jadi 1. So kita buat jump 0 equal. Okay, jump 0 tu dia maksudnya apabila 0 jadi 1, so dia akan samalah equal. So equal dia akan pergi jump 0 proses. Okay, process. Okay. Kalau kata dia tak sama, dia akan proceed. Dia tak akan jump. Okay, bila dia tak akan jump, dia pergi kat no lah. So dia tak akan jump, dia akan pergi kat no, dia akan pergi ke jump in. Dia akan patah balik ke in. So dia akan patah balik dan dia akan check balik. Maksudnya dekat sini, kalau kata dia switch to close switch, dia akan blinkingkan LED. Kalau kata dia switch tu terbuka, so dia akan check lah sampai switch tu tertutup, baru dia akan blinking LED. Alright. So next, apa kita buat dekat proses? So dekat proses kita buat apa? Okay. Panjang pula tulisannya. Okay, saya tulis proses sajalah. Saya tulis bahasa Melayu sikit lah kat sini. Okay, senang. Dia tak panjang sangat. Alright. So untuk proses, okay, apa kita buat dekat proses? Proses tu kita blinkkan LED. So blinkkan LED, macam mana kita nak blinkkan LED? Kita perlu masukkan nilai 1 dulu dalam situ, dalam LED, dalam port mana? Port C0. Okay, kita masukkan nilai 1 dalam port C0. Lepas tu kita masukkan nilai 0 dalam port C0. Macam tu sajalah. Macam mana? So mula-mula kita MVI dulu. MVI A, value dia adalah 0. Kalau nak buat bit pun boleh, kalau buat 01H pun boleh, tak ada masalah pun sebab value dia samalah, 001H. Okey, masukkan ni 01. So 01 ni dia LED akan jadi apa dulu? LED akan jadi menyala ke terpadam. So bila 01 ni, kalau tadi active low kan, so kita masukkan 00. Kalau 01 ni adalah dia nyala. Okey, 00. 01 adalah dia terpadam. Okey, lepas tu kita buat macam mana? Out kepada port apa tadi? Port C. Okey. Kemudian kita MVIA sekali lagi kita buat 01H. Alright, kemudian out port C lagi sekali. Okey. So once bila kita dah buat ini, dia dah start blinking lah. Dia blinking lah. Mula-mula dia bagi kosong, lepas tu dia keluarkan dekat port kosong, so dia akan nyala. Lepas tu bagikan nilai 1, so keluarkan dekat port kosong, so dia akan padam. So dia dah blinking lah, dia akan blinking sekali. Okay, and then lepas pada tu apa kita nak buat? Kita tengok balik dekat dia punya dia punya flowchart ini, dia akan patah balik ke in. So kita jump in. Alright. So habislah dia punya basically apa yang ditunjuk kat sini habislah, kita dah buat lah program dia. Okey. Sekarang ni saya buka
awak boleh, kalau sekarang awak berada dekat lab, kan, jadi kalau berada dekat lab, make sure awak buka, awak ambil board, alright, so dapatkan board and then awak perlu buatlah, kejap, mana tadi, 5 sekarang, okey. Buatlah penyambungan dekat sini, okey, menggunakan breadboard, buat sambungan yang pada sini. Okey, sambungkan pada port CPU 0 ni, sambungkan dia, masukkan switch 1, okey, ada switch, kemudian LED dekat sini. Sebelum awak nak buat penyambungan tu, sila pastikan dahulu LED ni menyala, test dulu. Setiap kali kita nak buat penyambungan ni, kita test dulu. LED ni menyala, switch tu function. Macam mana kita nak buat switch function pada switch? Kita boleh gunakan voltmeter and then kita check. Okey, bila kita tekan, okey, kalau kita pakai push button switch, kita tekan, dia nyala, dia ada bagi bacaan reading. Kalau kita lepas, dia menjadi kosong. Okey, itu dekat voltmeter. Kalau LED pula, LED tu kita boleh test lah dekat kita punya, masukkan input secara direct dulu. Okey, positif dekat anode, negatif dekat cathode. Tapi make sure bila kita nak test itu, make sure kita punya voltage pada power supply tu di antara 2.5 ke 3 ataupun 3.5. Jangan melebihi 5 volt. Okey? Sebab kalau kita lebih 5 volt nanti LED ni dia punya cut off dia, takut nanti LED pula akan blow. Okey? So, tapi untuk dalam video ni saya akan tunjuk dia secara simulation lah. Alright, secara simulation. Okay, so saya buka sistem. Okay, dan apa kita perlu buat? Saya akan create default dulu. Saya akan create sistem dulu. Okay. So yang ini saya akan save dulu. Saya save dia sebagai lab 5-Q1. Okay. Ini lab 5-Q1. Okay. So saya dah save dia kat situ. And then saya okay. And then lepas tu bila dah siap sini, saya dah set up dia punya LED dan sebagainya lah. So saya ambil dekat LED sini LED, saya letakkan dekat sini. So ini adalah LED lah. Okey, kemudian ini ada switch. Saya letakkan switch dia pula dekat sini. Okey, kemudian saya set up tadi LED. LED saya nak letak kat sini. So kita letak kat mana? Dekat port PC kosong. Okey, PC kosong. Tapi LED tadi tengok kat situ, kita active flow kan. So kita klikkan active flow sini. So dia akan jadi semuanya LED ni dah jadi active flow. Okey, active flow maksudnya dia nyala ketika dia kosong lah. Dia padam ketika dia satu. Okey, switch pula sama juga, PC kosong. Okey. So saya sambungkan pada port A kosong. So dia ada active low. Okey, so sekarang dah tak ada active low, tadi active low. Okey. So ini dah sambung kepada port A kosong. Okey, ini masih lagi active low. Okey. Itu kalau kaedah kalau kita nak buat melalui dalam ni lah, simulation ni dia macam tu lah. And then awak boleh lah kalau double click dekat LED tu. So ini dia color dia lah. Okey, awak boleh pilih lah color apa yang awak nak. Okey, kalau tak dia by default dia jadi color hitam je lah. Okey, tak ada masalah pun. Kalau nak color hitam pun tak ada masalah. Janji kita boleh faham dia punya flow je dulu. Alright. So kemudian bila dah siap yang itu, apa saya buat? Saya akan assemble. Tadi ni saya akan assemble program kita tadi. Okey, assemble. And then kita check bila setiap kali assemble, kena check dekat console panel ni. So boleh nampak kita ada 24 line. So kat sini dia ada 24 line. Alright, dia check tak ada error. Okey, bila tak ada error, baru dia kata done. Okey, baru kita boleh simulate. Okey, pada yang nak buat menggunakan board, dia kena generate hex file dulu. Okey. Yang ini kita dah belajar sebelum ni lah. Saya rasa awak pun dah okey dah kan. Generate hex file, lepas generate hex file baru run dekat transfer file hex tu masuk ke dalam board. Okey. Tapi untuk kali ni, untuk yang ini saya buat pakai sim saja, simulate saja. So saya tekan terus simulate. Okey, bila simulate sini dia tak ada lah. Okey, jangan lupa macam biasa kena preference, simulation, jadikan sebab kita mulakan dengan 2000, so kita savekan pada 2000. Okey, kita start simulate. So dia keluar lah macam ni.
Okay. So sekarang ni switch saya berada dekat kosong. Jadi saya terus run je lah. So saya run. So nampak. Kalau kita tengok sini, dia run kat sini saja. Dia tak masuk proses. Nampak ni yang arrow ni mungkin awak boleh nampak dia laju laju dekat dalam tu. Dia akan run kat sini. Sehingga saya on. Bila saya on switch ni, dia akan jadi macam tu. Okay. So apa yang berlaku kat sekarang ni, kalau kita tengok. Tapi sebab ini slow sikit jadi awak boleh nampak LED ni dia blinking. Tetapi dia blinking ni macam laju kan. Macam laju sangat. Sebab apa? Kalau awak buat dalam board, lagi laju. Because of T-state dia lagi rendah. Okay, nanosecond dia punya T-state, satu T-state. Jadi, oleh kerana dia terlalu laju, kita tak nampak dengan mata kasar kita. Jadi, kita kena modify sikit. Kita kena modify sikit program kita dengan kita tambahkan delay pada program kita. Dekat mana kita nak tambah delay? Okay, dekat mana kita nak tambah delay? Kita perlu tambah delay untuk yang nak display ke LED ni. So, yang nak display ke LED ni dekat mana? Dekat sini, output C ni. Kita tambah satu delay kat sini. Call delay. Okey, ini untuk on. Off kita kena tambah juga ke delay? Ya, kita perlu tambah delay juga supaya setiap kali kita keluar pada port C ni, kita kena tambah delay. Pasal apa? Kalau kata kita buh delay dekat sini saja, nanti mungkin dia akan nampak seperti LED itu akan bernyala sahaja. Tak padam. Sebab apa? Sebab padam dia tak ada delay. Jadi padam dia sekejap, on pula nyala, ada delay. Okey, sebab tu kita kena letak dia nyala, okey, masuk delay, nyala, tengah nyala ni, okey, lepas tu kita off pula. Off ni, dia tengah off ni, masuk delay lagi sekali. Lepas tu baru dia jump ke sini, dia check lagi. Kalau ada tu, dia akan pergi ke sini, dia akan nyala inilah. Okey. So untuk delay rutin, apa yang perlu kita buat untuk delay rutin? Senang sajalah. Delay ni saya dah terang dalam lab, kalau tak silap saya dalam lab 3 ke lab 4, lab 4 saya rasa. Saya dah terangkan tentang delay ni. Okey, so macam ni kita nak buat delay. Mula-mula kita push dulu. Push PSW. Okey, kemudian kita push, yang kita nak pakai sekarang adalah BNC. Okey, so saya push BNC and then kita buat apa? And then kita MVI B, berapa value yang kita nak masuk. Kalau untuk dalam board, kita akan masuk maksimum lah. Kita akan masuk maksimum. Kalau kata untuk dalam maksimum, kalau kata untuk dalam simulation ni, because of T-state dia tak sama, so saya just masukkan 10 sahaja. Okey, kalau kata tu kita masukkan, kalau dalam B kita masukkan FF lah. Okey, kita masukkan FF. Alright, so saya dah masukkan 10 and then apa kita perlu buat? Untuk delay subroutine, kita buat apa? Kita buat saya pakai MVI ke? Saya pakai LSI lah. Kita buat delay yang sama sebelum ni lah. MVI pun boleh juga, tapi saya pakai LSI lah. LSI untuk kita nak tengok dia punya tu. And then apa kita buat? Kita pakai DCX B. Alright. Lepas pada DCX B, kita buat apa? Kita okey, dia DCX B. Kita movekan apa? Movekan C ataupun B, movekan A, B masuk ke dalam A. Alright, movekan A masuk ke dalam B. Kemudian kita buat apa? Kemudian kita buat, selepas kita dah buat yang ini, kita buat ORA, kita nak OR kan dengan C. Okey. So kita akan OR kan antara B dan C tu. Sekiranya dia kosong, okey, kalau dia kosong, ini kenapa kita buat ORA ni? Okey, ORA C ni sebab sekarang ni kita decrement B. Decrement ni bukan decrement B decrement B register. Okey, yang ini dia akan decrement 1 to register B and C. Okay, dia register B and C. Alright, so mana kata kalau kita buat LSI B10 ni, dia akan masuk dekat B and C. Okay, B and C dia akan masuk value. Ni tak boleh lah, dia kena ada 16 bit. Okay, saya masukkan value tu. 0010H for example. Okay, tapi tadi boleh je sebab decimal. Okay, decimal boleh je masuk. Okay. And then dia akan decrement to the register B and C, register pair.
dia akan decrement pada register pair B and C. Jadi sekarang ini bila kita nak check tu, saya akan masukkan B masuk ke dalam A. Alright, B ni, value B ni saya akan masuk dalam A. Dan value B ni dah kosong. Okay. So kalau saya masukkan dalam A, kemudian saya OR-kan dengan C. ORAC ni maksudnya A OR-kan dengan C, simpan dekat dalam A. Okay. Kalau katakan value, kedua-dua value dalam register ini kosong, maka barulah jump 0 akan bagi 1. Okay. So sekarang ni kalau dia tak kosong, dia akan repeat balik. Jump non-zero, dia akan jump ke mana? Jump non-zero, dia akan jump ke loop. Loop duduk kat mana? Loop duduk dekat sini. Okay, loop. Dia decrement lagi, dia loop lagi. Ini proses ni untuk apa? Untuk kita nak create delay saja. Okay. Lepas dah habis jump loop, bila dia dah sama-sama dengan kosong, so dia tak delay, dia dah tak loop, dia turun ke bawah. And then bila dia proceed ke bawah, kita buat apa? Kita pun push apa dulu? Push B dulu. Okay, kemudian baru push, ingat PSW. Kita tak boleh push sebab dia adalah first in last out. Okay, so kita first in, kita masuk PSW. Okay, lepas tu kita push B, yang ini kita push B dulu, lepas tu baru push PSW. Lepas habis push PSW, kita baru return daripada delay subroutine. Okay, ini saja untuk kita buat delay. Okay, saya terang sekali lagi lah. Sebelum ni pun dalam kelas saya dah terangkan. Okay, alright, so selepas ini kita run pula, kita jalan pula. Okay, jangan lupa kita assemble. Save and continue and then assemble. Alright, so ni dah tambah. Line dia dah tambah ke 38 line. Okay, kalau tengok sini pun ada 38 line. So error kosong. Tak ada error, alhamdulillah. Alright, so bila tak ada error, saya pun buat simulation lah. Okay, so bila saya buat simulate, kita start dulu dengan switch kosong dulu. Bila kosong dulu, macam biasalah. Kalau kosong memang tak ada nyala apa-apalah kat sini. Okay, so bila saya tekan 1, so dia akan masuk. Dia akan masuk, dia duduk dekat dalam okay. So what happened? Alright. So dia pergi ke call delay. Okay, delay subroutine. So apa yang berlaku kat sini? Alright. Apa yang berlaku kat sini? Ada sikit isu dia. Kenapa? Kalau awak tengok ni, tadi kita tengok tadi tak salah kan? Kita tengok dekat sini tak salah, tak ada error. Sebab semua buat dia boleh baca. Tetapi kita push sini, sini pun kita push juga. Okay, sepatutnya kita tak boleh push lah. Kita kena pop balik lah. Okay, tadi mula kita push, sekarang kita kena pop lah. Sebab kita nak return balik kepada value itu. Okay, so sekarang kita assemble sekali lagi. Run. Okay, sebelum saya nak simulate, saya tekan sini dulu. Okay, saya run. Dalam ni saya tak reset Kalau dalam sini pun saya tak reset. So dia maintain kat situ lah. So once bila saya klik ni, so dia akan okay, loop dia lama sikit kalau kat sini. Okay, loop dia pun lama. Okay, sebenarnya dia tengah run ni lah. Okay, sebab oleh kerana dia punya slow ni, kuasa dia punya lampu dia slow. Okay, jadi saya slowkan lagi. Daripada 00 ni saya just masukkan 02 saja. Okay, untuk bagi nampak lebih smooth lagi dia punya blinking. Okay, so sekarang ni kalau kosong, kalau 1 lah. Okay, kalau kosong kita tengok kalau kosong dia tak blink run. Okay, dia tak blink, dia static saja. Sebab dalam proses ni dia tak blink lah. Sebab dia kalau dia on lah. Kalau dia off lah kan. Dia tak blink lah, maksudnya dia stay. Okay, sebab dia tengah check ni kat sini saja. Okay, saya kecilkan sikit dia punya ni. Okay, dia tengah macam tu. Alright, kemudian kita onkan switch. So, nampak dia blinking kat sini. Alright, so bila dia onkan switch, dia blinking kat situ. So, itulah dia program untuk kita nak buat soalan 1. Alright. Okay, so itulah tadi bagaimana kita nak buat untuk soalan 1 lah. Jadi untuk soalan 2 ni,
Okey, untuk soalan 2 ni lebih kurang sama macam soalan nombor 1, cuma dia ada beberapa dia pakai 2 LED and then dia pakai 2 switch. Okey. So yang ini kita akan main dengan compare juga. Okey, so saya bagi peluang untuk awak semua mencuba dulu, cari tengok idea dia sama juga macam soalan nombor 1 ni. Cuma soalan nombor 2 ni dia ada, bila tadi tu soalan nombor 1 kita just comparekan dia dengan satu value saja. Okey, yang ini mungkin kita akan compare dia dengan banyak value lagi. Okey, so kalau kita tengok ni off ni mungkin value dia 00, off 01, 10 dan 11. So banyak yang kita kena comparekan dia. Okey. So kita kena compare dan dia akan ada output dia lah. Setiap kali kita, adakah dia sama dengan 00? Kalau tak, check pula adakah dia sama dengan 01. Kalau tak, check pula adakah dia sama dengan 10. Check pula adakah dia sama dengan ataupun sama dengan 11. Jadi bila dia dah ada tu, output dia bergantung kepada sini lah. Kalau dia 00, dua-dua LED off. Kalau dia 01, satu off, satu on. Kalau dia 10, dia mungkin on dan off. Okey, kemudian kalau dia dua-dua on, dia akan blink. So yang ini saya rasa dengan soalan 1 tak banyak beza, cuma dia perlu tambahkan lagi dari segi dia punya compare punya tu lah. Okey, kena banyak lagi compare. Kalau tadi soalan nombor 1 tadi ada satu compare saja, yang ini ada 3 compare list. Alright. So awak buat dulu sendiri and then nanti boleh masukkan dekat dalam awak punya logbook lah. Nanti saya akan tengok daripada segi di situ. Alright. Terima kasih.